Definisi teknologi dan IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. Yang pertama, teknologi. Teknologi ialah peralatan, mesin atau gadget yang memudahkan kehidupan seharian manusia. Sebagai contoh, mesin pengering pakaian. Ia digunakan untuk memudahkan manusia mengeringkan pakaian walaupun pada hari yang hujan. Kini, kepesatan perkembangan teknologi membawa kepada revolusi industri 4.0. Ataupun lebih dikenali sebagai IR 4.0. Ia adalah revolusi industri yang menggabungkan sistem biologi dengan alam digital seperti bioteknologi, Internet of Things dan lain-lain. Kajian kami mengandungi 3 objektif. Yang pertama ialah untuk mengkaji manfaat dan mudarat gadget dan teknologi moden dari pelbagai perspektif peradaban dalam aspek pendidikan. Yang kedua, mendiskusi kelebihan dan kekurangan gadget dan teknologi moden dari pelbagai perspektif peradaban dalam aspek ekonomi. Dan yang ketiga adalah untuk membincangkan kebaikan dan keburukan gadget dan teknologi moden dari pelbagai perspektif dalam aspek sosial. Lokasi kajian kami adalah di Malaysia sahaja, iaitu meliputi warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas berjantina lelaki dan perempuan. Skop kajian. Yang pertama, skop bidang. Kajian kami adalah mengenai manfaat dan mudarat gadget dan teknologi moden dalam 3 aspek utama, iaitu pendidikan, ekonomi dan juga sosial. Yang kedua, skop tempat. Kajian yang dilakukan adalah di Malaysia sahaja, iaitu ia melibatkan warga negara Malaysia, tidak mengira bangsa, jantina dan juga agama. Yang terakhir, skop bentuk kajian. Pengumpulan maklumat untuk melaksanakan kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu dengan cara penyelidikan tinjauan. Dari aspek pendidikan, beberapa kajian terdahulu membuktikan bahawa kanak-kanak yang terdedah dengan penggunaan gadget yang keterlaluan ini menyebabkan mereka lambat membina kemahiran menulis dan menguasai kemahiran dalam pembelajaran mereka. Hal ini kerana tiada rangsangan untuk melatih otak mereka menggenggam pensel sebagai permulaan persediaan untuk menulis, kerana mereka hanya setakat melakukan aktiviti menyentuh dan meleretkan jari mereka di atas skrin. Walau bagaimanapun, terdapat juga kajian terdahulu yang membuktikan bahawa penggunaan gadget mampu menarik minat murid-murid prasekolah untuk belajar. Namun penggunaan ini hendaklah dikawal oleh guru-guru supaya tidak melarat sehingga melalaikan. Seterusnya, ada juga kajian yang menjelaskan bahawa tahap penglihatan kanak-kanak akan terjejas jika menggunakan gadget secara berlebihan. Seterusnya, dari segi aspek ekonomi, revolusi industri 4.0 mampu menjana ekonomi yang mampan di sesebuah negara. Hal ini kerana ia dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dengan adanya pelbagai teknologi yang mampu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos dan masa pengurusan. Seterusnya, penggunaan ICT mampu mengubah keadaan sosioekonomi dalam sesebuah masyarakat di luar bandar. Teknologi pada masa kini dilihat sebagai satu cara untuk membasmi kemiskinan dan memastikan sesebuah kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Sekali, menurut kajian juga, ia menjadi satu keperluan asas kepada kumpulan belia untuk memiliki pengetahuan ICT yang tidak terhad serta membina budaya pemikiran yang kritis dan kreatif. Hal ini bertujuan bagi memastikan negara mampu menghadapi cabaran globalisasi serta menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kesannya, dari aspek pengetahuan, kepakaran dan kemahiran dalam bidang teknologi yang tinggi dapat membekalkan lebih ramai lagi tenaga kerja yang berpotensi yang akhirnya dapat menyumbangkan kepada ekonomi negara. Akhir sekali, dari aspek sosial, pengaruh teknologi moden dapat memberi impak negatif kepada hubungan interaksi kanak-kanak dan ibu bapa. Mereka lebih suka untuk berinteraksi secara maya
daripada berinteraksi secara bersemuka. Hal ini dapat melebarkan lagi jurang interaksi antara kanak-kanak dengan ibu bapa, menyebabkan tiada rangsangan perbualan antara orang dewasa dan kanak-kanak yang amat bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Terusnya, masyarakat kampung kini semakin mengecilkan saiz hubungan interaksi antara mereka. Hal ini kerana hilangnya konsep kunjung mengunjungi atau bersembang di waktu lapang di halaman rumah. Selain majlis atau upacara yang melibatkan masyarakat tersebut, masyarakat kampung sudah kurang berinteraksi secara bersemuka. Bila bersendirian, mereka lebih suka untuk melayari media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain. Metodologi kajian kami adalah menggunakan borang analisa secara atas talian atau nama lainnya ialah Google Form. Dalam borang ini terdapat 3 bahagian soalan, iaitu dari segi aspek pendidikan, ekonomi dan juga aspek sosial. Di setiap bahagian terdapat 4 soalan kecil. Pautan web akan ditutup setelah kami mencapai target responden kami, iaitu seramai 100 orang. Kami memilih cara ini kerana sifatnya yang fleksibel, di mana kesemua ahli kumpulan kami boleh menjadi editor dan kami mampu mengendalikannya di mana sahaja, tidak kira masa. Namun begitu, terdapat kelemahan menggunakan cara ini, iaitu ia mempunyai jumlah limit tertentu untuk mengajukan soalan kepada para responden. Sekarang kita akan beralih kepada analisis dapatan kajian. Dari segi aspek pendidikan, salah satu impak positif yang dicadangkan dalam Google Form kami adalah gadget dan teknologi moden akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Rajah menunjukkan 97% respondens bersetuju dengan kenyataan ini. Penggunaan gadget akan menarik minat murid-murid untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDP, menyebabkan murid-murid akan memberi tumpuan yang lebih dalam sesi pembelajaran. Oleh itu, hasil pembelajaran dari segi kecekapan dan keberkesanan akan meningkat. Isu kemahiran guru dan pelajar akan meningkat juga adalah salah satu isu yang telah dipersetujui. Kenyataan para pengajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat bahan bantu mengajar berbentuk teknologi maklumat IT hanya mendapat 54% persetujuan daripada respondens. Ini kerana ramai berfikiran bahawa BBM mampu dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Namun, bagi pengajar yang sudah lama berkhidmat, gadget dan teknologi moden ini adalah perkara yang baru didedahkan kepada mereka. Maka sudah semestinya mereka akan mengambil masa yang agak lama untuk mereka menyiapkan BBM berbentuk teknologi maklumat. Impak negatif yang seterusnya adalah alatan teknologi memerlukan peruntungan kewangan yang agak besar. Dari segi aspek ekonomi pula, kesan positif penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian ialah hasil pertanian dan agrikultur yang berkualiti tinggi akan meningkat. Di samping itu, data kajian menunjukkan 98% respondens bersetuju bahawa penggunaan teknologi moden dan gadget secara bijak dan berkesan mampu mewujudkan pelaburan digital yang menguntungkan. Seperti yang sedia maklum, komunikasi antara sesama manusia telah meningkat dengan adanya gadget dan teknologi moden. Maka, secara tidak langsung, pelaburan digital akan meningkat. Seterusnya, meningkatkan peluang pelaburan untuk berjaya dan menguntungkan bagi para pelabur. Pengaplikasian teknologi moden juga akan meningkatkan peluang pekerjaan. Akhir sekali,
Data kajian juga menunjukkan 89% respondents bersetuju bahawa penggunaan gadget dan teknologi moden telah membuka ruang kepada skamer untuk melakukan jenayah cyber. Cara skamer menipu rakyat dan melakukan jenayah cyber telah meningkat dan menjadi semakin licik dengan adanya gadget dan teknologi moden berbanding suatu ketika dahulu. Berdasarkan Malaysian Communications and Multimedia Commission, pada tahun 2019, aduan jenayah media adalah sebanyak 10,426, manakala pada tahun 2020, aduan ini telah meningkat sebanyak 20,805. Akhir sekali, dari segi aspek sosial pula, melalui Google Form kami ini, data menunjukkan hampir keseluruhan respondents bersetuju bahawa teknologi menghubungkan manusia melalui kemudahan komunikasi secara talian. Selain itu, pernyataan teknologi memudahkan urusan seharian masyarakat sekali lagi mendapat persetujuan kebanyakan respondents, yakni 98%. Penciptaan dan penggunaan pelbagai jenis teknologi mampu menggantikan tenaga kerja manusia dalam menguruskan urusan harian. Contohnya, penggunaan mesin basuh mampu mengurangkan masa dan tenaga yang diperlukan untuk membasuh baju, sekaligus meringankan beban seseorang. Hasil kajian kami menunjukkan kenyataan kemahiran sosial individu dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi telah dipersetujui oleh respondents seramai 61% sahaja. Sesungguhnya, penggunaan gadget dan teknologi moden secara bijaksana dan tidak berlebihan yang sebenarnya akan menentukan sama ada kemahiran sosial individu akan meningkat atau menurun. Situasi ini juga tidak ada bezanya dengan kenyataan bahawa teknologi akan melahirkan generasi anti-sosial. Pengguna yang bijak dan tidak ketagih dengan teknologi moden tidak akan melahirkan generasi anti-sosial, bahkan melahirkan generasi yang cemerlang dan bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencapai kemajuan. Kita beralih ke bahagian cadangan dan kesimpulan. Untuk cadangan, kita terbahagi kepada 3 cadangan, iaitu dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial. Okey, untuk pendidikan, penggunaan gadget dan teknologi moden ini mampu untuk mencapai dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam pembelajaran. Dalam aspek pendidikan adalah dicadangkan agar murid mahupun guru-guru yang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, dan dalam pembelajaran seharian, kemahiran guru dan pelajar mengenai teknologi moden akan meningkat secara tidak langsung jika penggunaan gadget dan teknologi moden ini terus digunakan. Beralih kepada poin kedua, iaitu bahagian ekonomi. Contohnya, penggunaan penyediaan teknologi moden dalam bidang pertanian adalah agar penggunaan teknologi yang efisien ini dapat menyumbang tenaga kerja secara berterusan tanpa memerlukan rehat. Malah dengan penggunaan teknologi moden dan gadget dengan efisien ini akan mewujudkan pelaburan digital yang menguntungkan terutama dalam bidang telekomunikasi. Pelaburan digital melalui pemilikan gadget dan teknologi moden ini akan meningkatkan aspek ekonomi negara. Yang terakhir, dari segi sosial, penggunaan gadget dan teknologi moden ini mampu menghubungkan komunikasi kekeluargaan, mempercepatkan urusan pengurusan perbankan, memudahkan menguruskan rumah tangga seperti penggunaan ketuhar gelombang mikro untuk memasak, mesin basuh pakaian, penghama dingin dan lain-lain. Kesimpulannya,
Penggunaan gadget dan teknologi moden ini akan memberi satu titik perlanjutan untuk mengkaji dengan lebih luas lagi dari perspektif yang berbeza kepada rakyat secara menyeluruh dalam membangunkan penggunaan gadget dan teknologi moden seiring dengan negara-negara maju di dunia.